kita kata bulan haram. Haram ni pada pandangan orang Melayu makna dia ialah sesuatu yang tak boleh buat. Jadi bila kita terjemah bulan apa? Bulan-bulan haram, tak tahu. Padahal yang makna bulan haram ni ialah bulan yang dihormati, bulan yang terhormat, bulan yang ada kemuliaan, bulan mulia. Dan perkara ni tuan-tuan sabit dengan Quran tentang kena besarkan bulan haram ni tuan-tuan ada dalam Quran. Tapi kita tinggal dah lah ni. Kita tak berasa apa, tak macam Ramadan. Kalau Ramadan nak main kita berasa. Bila kita duduk dalam bulan Ramadan kita ada satu perasaan, kan rasa rugi tak buat kebajikan bulan ni. Kita nak buat salah, nak buat silap, nak buat dosa pun berasa tak patut pasal bulan Ramadan. Tapi bila sebut bulan haram kita tak berasa apa. Ni masalah kita malam ni ya, di kalangan umat Islam. Malam ni kita nak cuba ambil sikit lah. Okay. Dalam Quran Allah subhanahu wa ta'ala sebut tentang bulan haram ni tuan-tuan dalam surah At-Taubah ayat 36. Surah At-Taubah ayat 36. Okay. Ayat itu berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sadaqallahul azim. Apa makna ayat ni tuan-tuan? Allah nak abang kat kita, kata Allah cipta bumi ni Allah dah tetap dah setahun ada 12 bulan. Kemudian Allah kata Allah pilih dalam banyak-banyak bulan 12 tu Allah pilih 4 bulan. Minha arba'atun hurum. Dalam 12 bulan tu ada 4 bulan yang kamu kena hormat bulan ni. Kamu kena muliakan kedatangan bulan ni. Orang Arab dulu tuan-tuan oleh kerana mereka ambil syariat ni daripada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam lagi, mereka tetap mengekalkan kemuliaan bulan-bulan haram ni. Walaupun mereka tinggal dah ajaran Islam ni, tapi bab bulan haram ni diwarisi daripada zaman Nabi Ibrahim AS. Mereka tetap memuliakan bulan-bulan haram. Mereka tak perang. Pencuri, penyamun, lanun-lanun, kawak, orang Kedah kata kan, kawak pun jadi baik bulan haram ni. Tak menyamun mereka, berhenti sat. Kalau ada kawak, kalau ada kafilah dagang lalu, tengok ya, nasib baik empa mai bulan haram, dia kata. Pasal apa? Pasal mereka mulia bulan haram. Hari ni tahu benda dah budak kita tuan. Ni masalah yang kita kena sebut bila datang bulan haram. Dan saya ingat masjid-masjid ni lah tuan-tuan kena buat ceramah-ceramah bila datang bulan-bulan haram ni kan. Kena buat ceramah khusus. Sebab bila kita tak buat ceramah tuan-tuan, orang tak rasa apa, orang tak tahu. Isra' Mi'raj orang tahu. Tanya budak mana pun dia tahu Isra' Mi'raj tuan-tuan. Hijrah dia tahu. Pasal apa? Semua buat. Masjid, surau, TV, radio, di sekolah, di sana semua orang buat. Tapi bila sebut bulan haram tak ada siapa pun peduli tuan-tuan. Jadi saranan saya lah, kena buatlah Masjid Zahir ni ke, masjid mana saya kena hidupkan. Jawatan kuasa masjid kena tahu bila dekat bulan haram, okey kita kena buat. Jangan duk kira Isra' Mi'raj je. Salah satu yang kena buat ialah peringat orang ni bulan haram. Ada kemuliaan yang tertentu. Jadi bulan haram ni ada 4. Satu bulan Rejab yang kita ada tengah dah lah ni. Ada 3 bulan yang duduk berturut-turut, iaitu yang pertama, yang kedua lah lepas Rejab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga bulan Muharram. Ni 4 bulan ni bulan haram, bulan mulia. Ubah terjemahan, panggil bulan mulia, bulan yang kena berasa besar lah.
bulan ni. Dia sesuatu yang mulia ni tuan-tuan, mesti ada kelebihan. Macam contohnya kita kata tanah haram Mekah kan. Kita sebut tanah haram Al-Haramain. Mekah dengan Madinah, dua tanah haram. Okey, bila sebut tanah haram ada kelebihan tak tuan-tuan? Ada. Kita tak boleh di Mekah kita nak pergi duk kepak mana-mana pokok, tak boleh. Nak pergi duk patah-patahkan, tak boleh. Nak ganggu haiwan yang ada di sana, bunuh orang Arab jahiliah dulu tak bunuh orang di tanah haram tuan-tuan. Bagi mereka salah tu. Dan Allah bagi kelebihan. Apa kelebihannya tuan-tuan di tanah haram? Satu kebajikan yang kita buat di tanah haram 100,000 Allah bagi pahala. Sedekah RM1, RM1. Macam kita sedekah 100,000 rial. Apa saja kebaikan. Kita semayang 2 rakaat di tanah haram di Mekah tu, bukan di masjid, di mana-mana kawasan tanah haram. Buatlah apa pun kebajikan, 100,000 Allah Subhanahu wa taala gandakan pahala kepada kita. Jadi rugilah kalau kita pergi tanah haram, kau nak pergi melawat, nak pergi duduk makan tengah padang pasir, buat apa? Kita nak dapat pahala hak 100,000 tu tempat tak ada tempat kita. Tu yang kita berebut orang nak pergi tu pasal itulah. Pasal pahala banyak. Puasa sehari di tanah haram 100,000 hari. Tapi dosa pun sama juga. Kalau buat dosa pun ganda 100,000 juga. Okey, nak balik cerita tanah haram ni tuan-tuan. Apa nama? Al-Ashhurul Hurum ni. Bulan-bulan haram ni kan. Jadi para ulama kita, saya sebutlah rujukan tuan-tuan. Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, dia nukil kata-kata Ibnu Abbas dalam persoalan ni. Saya tak sebut dah tu, panjang sangat. Saya nak nukil kata-kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsir dia. Imam Al-Qurtubi, ada tafsir Al-Qurtubi. Dia kata apa tuan-tuan? Makna ayat Quran yang Allah kata fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kamu zalimi diri kamu dalam bulan-bulan haram. Inilah bila mai bulan haram, benda yang paling penting Allah pesan kat kita, jangan buat naya diri sendiri, jangan buat zalim kepada diri kamu sendiri. Apa makna arahan larangan Allah Subhanahu wa taala tadi itu? Selain daripada perang, Imam Qurtubi kata la tadhlimu fihinna anfusakum birtikabidz dzunub, jangan zalimi diri kamu dengan makna jangan buat dosa bulan haram. Apa-apa dosa pun tak boleh buat. Bukan makna bulan lain boleh buat, bulan lain pun tak boleh juga. Tapi bila mai bulan haram, lagi-lagi tak boleh buat sebarang dosa. Kenapa kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah? Fayudha'ifu fihi al-'iqab bil 'amali sayyi. Imam Qurtubi kata siapa buat dosa bulan haram ni, Allah akan lipat gandakan balasan dia pada setiap kesalahan jahat yang dia buat. Dia buat satu dosa macam bulan lain juga, tapi oleh kerana dia buat dalam bulan haram, Allah gandakan, Allah lipat gandakan berkali-kali ganda dosa Allah akan hukum dia di hari akhirat kelak. Tu yang paling penting kita kena tahu bila main bulan haram. Kama yudha'ifu thawab bil 'amali salih, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kepada setiap amal kebaikan yang kita lakukan dalam bulan-bulan haram ni tuan-tuan. Dalam 4 bulan tadi, apa saja kebaikan yang kita buat? Sedekah tak sama dengan bulan lepas tuan-tuan. Kita bantu orang susah tak sama dengan bulan depan kita buat bulan Syaban. Kita salat, kita duduk dalam majlis ilmu, kita buat apa saja kebaikan, pahala kita banyak berkali ganda, Allah Subhanahu wa taala akan bayar. Inilah bentuk kemuliaan yang kita kena faham dalam bulan-bulan mulia ni, bulan-bulan yang mempunyai kehormatan ni. Yang ni yang telah luput dari ingatan umat Islam pada hari ini tuan-tuan. Kalaulah kita berjaya tuan-tuan mengembalikan semula kesedaran masyarakat kita tentang kemuliaan bulan-bulan mulia ni, bulan-bulan Rejab, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Muharram ni tuan-tuan, insya-Allah masyarakat akan jadi lebih baik. Itulah hikmah paling besar kali.
Dan Islam ni datang memang nak bagi orang jadi baik pun. Anak kita kalau dia sedang, semua lah rumah kita tu kita bagi tahu depa. Habaq kata, ni bulan haram, ni bulan mulia ni. Siapa buat dosa, dosa dia digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat kebajikan, pahala dia berkali ganda Allah baik. Suburkan dalam masyarakat, di sekolah, di masjid, di surau, di mana-mana pun bagi orang rasa tu tuan-tuan. Bila orang rasa dia jadi macam Ramadan lah. Orang akan berebut buat kebajikan. Maka masyarakat dengan sendirinya akan jadi baik. Tapi kita tinggal buat. Tengok tak ada apa buat, rejak ada apa. Itu yang tak betul itu dalam masyarakat kita pada hari ini. Jadi kita kena kempen lah. Kita kena bercakap tajuk ni tuan-tuan. Sebarkan maklumat bahawa bulan ni bulan kita kena muliakan dengan dua cara. Satu, buat amal soleh bagi banyak. Dua, tinggal segala maksiat. Sebab semuanya tu akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey tuan-tuan. Kemudian sikit lagi tuan-tuan, saya nak sebut juga bab puasa kan? Puasa. Tadi saya sebut dah tadi, orang dulu tuan-tuan, masyarakat Islam dulu di pondok-pondok dulu, saya besar di Pondok Fauzian. Di Pondok Fauzi dulu tuan-tuan, saya ingat payah nak jumpa orang tua-tua tak puasa bulan Rejab ni. Belaka-belaka puasa. Tapi hak orang perempuan lah, hak jantan dia menyegan juga. Hak jantan tu puasa juga lah sikit-sikit. Tapi kalau hak yang perempuan ni, orang tua-tua tu tanya, puasa sebulan. Puasa ni tuan-tuan, dia punya kebaikan dia ialah bila kita puasa, dia lebih-lebih lagi menjaga kita ni daripada buat jahat. Kan? Tangan kita terpelihara, mata kita terjaga, lidah sahih dah tuan-tuan, makan benda haram dah. Puasa ni dia ada kelebihan tertentu. Bahkan puasa Rejab ni dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, sunat. Lepas tu kita dengar ada orang kata bid'ah kan. Ada orang duk sebut kata bid'ah puasa penuh dalam bulan Rejab ni. Mana ada depa kata fadilat. Ni satu benda saya nak berbetul tuan-tuan. Kita kena beza. Kita duduk di Malaysia dengan duduk di Saudi. Arab Saudi mazhab depa Hanbali. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal memang fatwa dia tak ada puasa Rejab ni. Sebab tu ulama-ulama dalam mazhab Hanbali, Ibnu Taimiyah ke, Ibnul Qayyim ke, mereka kata tak ada siapa puasa bid'ah. Sebagaimana mereka juga memfatwakan qunut subuh, bagi-bagi kita qunut subuh tu dalam mazhab Hanbali bid'ah. Tapi itu pandangan dalam mazhab Hanbali. Kita di Malaysia mazhab Hanbali ke mazhab Syafi'i? Kita mazhab Syafi'i duk pakai berapa yang geng-geng balik Madinah tu, depa kadang-kadang depa celau tuan-tuan tahu tak? Siapa apalah pergi mengaji tahu mana dia akan ada sikitlah terpengaruh dengan pemikiran di sesuatu tempat. Di Malaysia ni kita mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, saya bagi tuan-tuan satu petikan daripada kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, iaitu dalam kitab Fathul Mubin. Ringkas saya dia sebut benda ni panjang lemak dalam fatwa dia tuan-tuan. Dalam kitab Fatwa Kubra dia sebut panjang tajuk ni. Tapi dia sebut dalam kitab Fathul Mubin ketika dia membahaskan persoalan bid'ah. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami, qila wa minal bid'i shaum Rajab wa laysa kadzalik bal huwa sunnatun fadilah. Ibnu Hajar Al-Haytami sebut pendek ya. Apa dia kata tuan-tuan? Dia kata ada orang kata, macam kita lah, ada orang kata puasa bulan Rejab bid'ah. Contoh bid'ah ialah siapa puasa bulan Rejab ni, itu bid'ah. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami, wa laysa kadzalik. Dia kata bukan lagu tu, salah tu kalau siapa yang memfatwakan kata bid'ah puasa dalam bulan Rejab. Bal huwa sunnatun fadilah, bahkan berpuasa dalam bulan Rejab sunat yang sangat mulia, kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi kita orang mazhab Syafi'i tuan-tuan, kalau ada orang main duk fatwa kat kita, habaq kata qunut subuh bid'ah, ni bid'ah ni mana Imam Ahmad kata, lagi Ibnu Taimiyah kata, ulama-ulama mazhab Hanbali. Lah biar pergi kat dia lah. Kita bukan nak salahkan depa, sebab beza mazhab, bezalah pandangan. Kalau hang nak guna fatwa tu, pergi duduk di Saudi tu.
Tapi fatwa di sana sesuai lah. Ni kita duduk di Malaysia, duduk bawa pandangan mazhab Maliki, kata tak boleh qiyam, kena bagi lurus semua. Kita hang duduk di mana ni? Hang silap kot. Ni kami duduk di tahu mana? Duduk di Riyadh. Kami bukan duduk di Arab Saudi tu. Dia silap tempat. Dia balik pada Malaysia, balik pada sana tuan-tuan. Dia lupa ubah location tu. Waze dia tu dia kira Saudi. Jadi dia celaru habis orang. Jadi hak ni lah saya nak betul sikit. Cuma saya nak ajak kita semua tuan-tuan, ada lagi baki 15 hari ni, mailah kita memperbanyakkan puasa pada bulan Rejab yang mulia ini, kerana puasa ni tuan-tuan menjanjikan pahala yang tersangat-sangatlah besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, cukuplah tu tuan-tuan. Lah kita nak sambung kitab kita pula. Moga-moga memberi manfaat tadi. Minta maaf lah terpaksa tinggal juga tajuk apa saya apa? Rejab main tak patut kita tak sebut. Ada 3 bulan lagi lepas bulan Syawal esok tuan-tuan. Okey, kita sampai di muka surat 35 dah tuan-tuan. 35, 36 ni kita sampai di sini. Jadi kita cerita baru ni tuan-tuan berkenaan dengan pendapat yang sering kali dirujuk oleh pengikut-pengikut yang mendakwa kami ini golongan salaf, kami salafi dia kata. Dalam bab bid'ah ni depa selalunya tuan-tuan tengoklah ceramah Datuk Mufti Negeri Perlis ke Sahibus Samahah, Tok Mufti Perlis dulu dia bentang bab tajuk ni. Inilah apa nama definisi yang dia pilih, definisi terbaik dia kata. Iaitu apa dia tuan-tuan? Bid'ah tu depa pilih ni pandangan Imam Syatibi yang kita telah huraikan pada bulan lalu. Imam Syatibi memanglah kalau kita tengok pandangan dia, cara depa hurai tu tuan-tuan nampak macam betul. Mana apa sahaja bentuk ibadat baru yang tidak ada zaman Nabi SAW, mana benda tu dipanggil bid'ah. Apa saja yang dibuat, mesti ada nas dulu baru boleh buat. Tak ada, tak boleh, dia kata itu bid'ah. Dan Imam Syatibi sebagaimana yang kita sebutkan sebenarnya bukan pengikut ajaran yang kita kata salah pun. Bahkan dia orang Asy'ariyah macam kita di Malaysia ni. Dan dia pun bukan orang ulama salaf. Dia lahir bila? Dia meninggal tahun 790 Hijrah. 790 Hijrah Imam Syatibi ni. Dalam kitab dia hurai panjang berkenaan bid'ah ni, iaitu kitab Al-I'tisam, nama kitab dia tuan-tuan. Itu kita cerita dah. Jadi depa duk pulun takrif ni lah tentang persoalan bid'ah ni. Dia kata tengok Imam Syatibi pun kata lagu tu. Jadi macam mana kita nak menjawab kekeliruan ni tuan-tuan? Okey, cuba tuan-tuan tengok di muka surat 37 tu, yang saya letak warna hitam sikit tu, yang saya bold tu, kita nak baca di situ tuan-tuan. Persoalannya, adakah hanya Imam Syatibi sahaja ulama yang telah berijtihad dan memberikan definisi tentang bid'ah? Lah kita tanya dia tuan-tuan. Dia kata ni Imam Syatibi kata ni. Imam Syatibi dah terangkan panjang lebar dalam kitab Al-I'tisam. Dia orang mazhab Asy'ariyah juga. Dia kata bid'ah ni maulid, sambut bid'ah. Imam Syatibi dia kata lagu tu tuan-tuan. Banyak lagi lah kita duk buat ni, tak ada zaman Nabi bentuk macam tu, tahlil ke apa, kalau ikut takrif dia semua tu jadi bid'ah belaka. Lah kita kena tanya depa. Dalam kalangan ulama-ulama yang ada ni, Imam Syatibi seorang kah yang membicarakan soal bid'ah, yang telah mengutarakan definisi tentang bid'ah? Atau sebenarnya ada ramai lagi para ulama lain yang sebahagian besar mereka mendahului Imam Syatibi lagi, dah cerita dah bab bid'ah, pasal apa tak tengok takrif orang lain semua? Tidak, jawapannya tidak, bukan Imam Syatibi seorang. Ramai lagi ulama Islam selain Imam Syatibi yang telah mendefinisikan bid'ah yang perlu dirujuk sebelum kita menghukum sesuatu amalan itu bid'ah ataupun sebaliknya. Tengoklah orang lain sama. Kita kena adil lah dalam persoalan ni. Kalau sekalipun kita nak pakai Imam Syatibi, kalau orang lain pakai pendapat lain, kita tidak ada hak untuk nak menyekat mereka. Bakhilah. Lah kita tengok tuan-tuan di muka surat 38.
Antara ulama yang mendefinisikan bid'ah ialah, saya bagi ni banyak ni, saya tak akan baca ke semua ni tuan-tuan. Tuan-tuan ada masa tuan-tuan rujuk. Kita pilih beberapa orang sahaja. Yang pertama sekali tuan-tuan, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau kira tuan-tuan, Imam Asy-Syatibi dengan Imam Syafi'i, siapa dulu tuan-tuan? Imam Syatibi meninggal tahun 790 kurun ke-8. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah, meninggal tahun 204 Hijrah. Siapa dulu tuan-tuan? Tentulah Imam Syafi'i dulu. Awak tak mau tengok Imam Syafi'i kata apa? Adakah siapa nak petikai keilmuan, kelayakan Imam Syafi'i berbicara tajuk ni? Kalau kira kitab hadis pada Imam Syafi'i ni, dia tulis kitab Musnad Al-Imam Asy-Syafi'i. Ada kitab hadis dia buat. Dia pakar usulul fiqh. Bahkan dialah orang yang mula-mula menulis kitab usulul fiqh, memberi kaedah-kaedah kepada macam mana nak istinbat hukum. Dia lagi pakar lagi. Okey, Imam Syafi'i kata apa tuan-tuan? Bab bid'ah. Kita orang Syafi'i kurang-kurang pun kita cubalah hafal sikit kan takrif bid'ah yang diberikan oleh Imam Syafi'i ni. Imam Syafi'i kata mudah ya tuan-tuan. Imam Syafi'i kata al-bid'atu bid'atani mahmudatun wa madhmumah fama wafaqa sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafaha fahuwa madhmumun. Akhrajahu Abu Nu'aim bima'na. Sampailah habis. Itu takrif pertama diberikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh para ulama kita tuan-tuan. Apa makna dia pertama? Dia bagi dua, kita baca satu-satu tuan-tuan. Jadi Imam Syafi'i terang kat kita. Imam Syafi'i kata bid'ah ni makna benda baru yang dibuat oleh masyarakat Islam dalam semua perkara. Imam Syafi'i tidak hadkan hanya dalam bab ibadat saja ke, dalam bab akidah saja ke. Imam Syafi'i luaskan makna bid'ah ni kepada semua perkara. Jadi kalau ada benda baru yang dilakukan dalam masyarakat Islam, bentuk baru yang dibuat, nampak seolah-olah cara buat ibadat tu macam bentuk baru, jadi bid'ah lah. Jadi Imam Syafi'i kata bid'ah ni dia ada dua jenis bid'ah. Maknanya Imam Syafi'i nak bagi tahu kita bukan semua tak boleh. Ada hak jenis boleh. Bid'ah ada dua kategori. Ada dua jenis bid'ah. Satu, Imam Syafi'i buh nama mahmudah, bid'ah yang dipuji. Kalau orang buat, kita kena puji. Ni bagus. Ya, tak ada zaman Nabi, tapi benda ni bagus, buat. Imam Syafi'i abang kat kita. Mahmud makna sesuatu yang dipuji. Yang kedua, madhmumah. Yang kedua ialah yang dicela, tercela. Kena kata tak boleh ni, salah ni hang buat ni. Dia bahagi dua terus. Tu ada hadis kata kullu bid'atin dalalah. Nanti Ustaz, jangan kelang kabut sangat. Hadis tu saja akan nak rujuk bab bid'ah. Dah ada banyak lagi hadis lain. Dia duk bergantung ke hak tu ya. Tu jadi lagu tu. Ulama-ulama bukan dia tengok satu dua hadis, dia tengok keseluruhan. Baru dia buat kesimpulan. Kita tahu hak tu saja. Habis. Dia tahu baja urea yang tu dengan baja campuran. Orang wak mai baja macam-macam jenis lah ni dia penin. Dia tahu awak tak pakai urea. Lah bukan orang pakai urea saja. Macam-macam jenis baja ada. Tapi bila tak reti ni tuan-tuan, habis. Orang lain semua salah, dia seorang betul. Imam Syafi'i pun dia kata tak betul lagi. Ni Imam Syafi'i kata ada dua jenis. Dia kata tu Nabi kata ada satu. Takkanlah hang pandai pada Imam Syafi'i kot. Ngaji kalau Darus Sa'adah pun, ngaji Maktab Mahmud pun, tapi berasa lagu kemas pada Imam Syafi'i. Cakap Arab pun tak pun nak tahuan lagi kan. Ni Imam Syafi'i ni Ahlul Bait, ulama yang kalam dia jadi hujah dalam bahasa Arab. Dia faham hadis-hadis tu, hadis apa semua dia tengok dah. Jadi Imam Syafi'i kata bid'ah ni kalau kita jumpa amalan baru yang dibuat dalam masyarakat Islam, jangan kalut, kena bahagi dua.
Ada satu jenis yang dipuji, satu lagi yang kena cela amalan tersebut, perbuatan tersebut. Lagu mana nak tahu hak mana yang dipuji, hak mana hak dicela? Fama wafaqa sunnata fahuwa mahmudun. Bila benda baru mai tetapi kita tengok dia bersesuaian, selari, tak bercanggah dengan sunnah Nabi SAW, walaupun tak ada zaman Nabi, itu dipuji, boleh buat. Tengok dia ni bercanggah ataupun tidak dengan sunnah Nabi SAW. Bila bersesuaian, tak lari daripada sunnah, walaupun benda tu baru, nama dia mahmudun. Bid'ah tu bid'ah yang dipuji. Wa ma khalafaha fahuwa madhmum. Mana-mana yang bercanggah dengan sunnah, bila sampai benda baru dibawa bercanggah dengan ajaran Nabi SAW, barulah nama dia bid'ah yang madhmumah, yang dicela. Dia bagi kaedah, maknanya bila tengok benda baru muncul lah, tak boleh tu, ni tak ada zaman Nabi, tak boleh buat. Dah, tu kalut orang buat lagu tu, tuan-tuan. Tak ada nak duduk lagi, nak belunjok dah. Sabarlah sah. Kita bila tengok benda baru, jangan duk terus hukum, ni bid'ah, tak boleh buat. Kena tengok dulu dia bercanggah ataupun tidak dengan ruh syariat Islam yang ada ni. Okey. Satu, kata-kata yang kedua diriwayatkan oleh Ar-Rabi', murid Imam Syafi'i. Lebih kurang itulah juga. Al-muhdatsatu darban. Benda-benda baru. Muhdats ni sesuatu yang direka, dicipta. Dalam apa persoalan? Dalam bab muamalat ke, dalam bab munakahat ke, dalam bab ibadat sekalipun tuan-tuan, dalam bab akidah sekalipun tuan-tuan, kalau benda tu termasuk benda baru, kena bahagi dua juga. Tengok benda baru yang dulunya tak ada, baru dicipta, kita kena bahagi kepada dua, iaitu ma uhditha yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fahadhihi bid'atud dalal. Mana-mana yang dicipta, direka, tak ada zaman Nabi dulu, tetapi dan dia bercanggah dengan Al-Quranul Karim, atau bercanggah dengan sunnah Nabi, atau dengan athar para sahabat, atau ijma', hak ni lah bid'ah dalalah, hak sesat tu. Hak Nabi kata siapa buat masuk neraka tu. Wa ma uhditha minal khairi la yukhalifu syai'an min dhalik fahadhihi muhdathatun ghairu madhmumah. Tapi mana-mana benda yang direka, dicipta, baru ada zaman kita pada hari ni, tapi benda tu benda baik, minal khair, benda baik, tak bercanggah pun dengan Quran, pun tak bercanggah dengan sunnah, pun tak bercanggah dengan athar, pun tak bercanggah dengan ijma' pun tak bercanggah. Yang ni benda baru juga, bid'ah juga, tapi tak tercela. Hak inilah ulama-ulama lain nanti kita akan tengok, dia bubuh nama lain pula. Imam Syafi'i dia bahagi dua, satu bid'ah mahmudah dengan bid'ah madhmumah, istilah yang dia guna. Nanti ulama lain kita tengok, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, mereka guna nama bid'ah hasanah dengan bid'ah dalalah ataupun sayyi'ah. Nama ni tak apa, tapi dua tu ya bagi tuan-tuan. Satu hak yang tak elok, satu hak elok. Jadi bila kita tengok ni tuan-tuan, takrifan yang diberi oleh Al-Imam Syafi'i, kita pun rasa macam lapang lah sikit dah kan. Sebab mereka punya hujah dulu. Ingat lagi kita duk kata tu kan, kita cerita bulan lepas tentang salawat celah-celah tarawih. Dia kata mana ada zaman Nabi dulu ni bid'ah. Betul bid'ah, tapi salawat tu bercanggah tak dengan ajaran Islam. Kan cara dia tu macam mana kita nak tengok. Betul ya, salawat celah-celah tarawih tu tak ada zaman Nabi, tapi salawat itu bercanggah tak kita buat pada masa tu dengan syariat Islam? Tak. Pasal dia benda baik. Memang syariat suruh kita salawat, dan syariat pula tak pernah menghadkan kita salawat mesti kena siang saja dah. Kau salawat ni kena bulan Rejab saja, kau bulan Ramadan saja, kau masa hari Jumaat saja boleh salawat.
salawat bila-bila masa. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi bila boleh salawat, boleh tak kita salawat di celah-celah tarawih tu untuk isi, bagi Tok Imam rehat sikit. Kita memang berehat lama dah. Kawan hak jadi Tok Imam tu lah, bila ada salawat dah lah tarik nafas. Hak hafal Quran dah buka tengok terlupa sekali lagi. Salah lah kan? Dah. Inilah cara ulama kita melihat. Depa hanya tengok tak ada zaman Nabi, tak boleh buat. Tuan-tuan kalut ni tuan-tuan ni. Kalut sampai tak kena tempat. Sambut maulid tak ada zaman Nabi, tak boleh buat. Ada tengok sambutan tu tujuan dia apa dia? Tujuan dia nak bagi ingatkan Nabi. Kita nak baca sebahagian sirah Nabi SAW. Tujuan dia nak bagi orang sayang, orang kasih kepada syariat, pembawa syariat ni iaitu Nabi SAW. Bercanggah tak dengan Islam? Kita buat ceramah, lepas tu dia makan tak boleh. Takkan makan pun tak boleh kot. Teruk sangat hampa kan. Kalau sampai duk berarak tu kapok jantan betina, tu kita bukan salah sambutan maulid tu, salah hak tang pi duk tu. Dah depa tak mai semayang dah tak lagi. Hak tu salah tak mai semayang itulah. Bukan salah sambutan tersebut. Jadi begitulah para ulama melihat tuan-tuan. Bila kita baca takrif, kita nampak, oi, lagu ni mudah lagi kan. Dah Imam Syatibi kata, ni aku nak abang banyak kali dah. Hang nak pakai pandangan Imam Syatibi, hang pakailah, tapi kami nak pakai Imam Syafi'i. Salah tuan-tuan. Lepas tu saya kata tuan-tuan, buku ni nak ajak kita bukan berkelahi. Tapi kalau dah dia nak pakai juga, kita nak kata lagu mana? Biar pergi kat dia lah. Dan dia pun tolonglah hormat. Kami nak pakai ni pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dalam persoalan bagaimana nak memahami bid'ah yang dipandang oleh ulama-ulama Islam ni tuan-tuan. Perhatikan. Saya buat sedikit kesimpulan. Imam Syafi'i rahmatullahi alaih mensyaratkan sesuatu perkara itu hanya akan dianggap sebagai bid'ah yang sesat apabila memenuhi dua syarat. Satu, perkara baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah atau para sahabat. Satu, dia benda tu baru, maknanya zaman Nabi tak ada, zaman sahabat pun tak ada. Yang kedua, bila dah jadi bid'ah sesat ni, perkara itu bercanggah dengan salah satu daripada 4 perkara yang tersebut dalam definisi di atas, iaitu Quran, sunnah, athar dan ijma' para ulama. Selagi tak bercanggah ni tuan-tuan, buat sila, tak ada masalah. Tidak menjadi suatu kesalahan pun kepada umat Islam. Baca tahlil, tak ada masalah, baca. Okey. Yang kedua, kita tengok contoh malam ni, Izzuddin Ibnu Abdissalam, Sultanul Ulama. Ni ulama yang sangat dihormati, yang sangat digeruni oleh pemerintah di Mesir khususnya tuan-tuan. Okey. Izzuddin Ibnu Abdissalam, Al-Izz bin Abdissalam ni lahir tahun 577 Hijrah, meninggal 660 Hijrah. Mana ulama antara kurun ke 6 dan 7 lah. Hidup zaman tersebut tuan-tuan. Dia kata bid'ah ni ialah fi'lu ma lam ya'had fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah ni dia kata mudah ya. Benda yang tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia bid'ah. Wa hiya munqasimatun ila bid'atin wajibatin wa bid'atin muharramatin wa bid'atin mandubatin wa bid'atin makruhatin wa bid'atin mubahah. Tapi perkara bid'ah tu, bila orang kata bid'ah, dia tak jadi hukum lagi sama ada boleh tak boleh buat. Mana semata-mata benda tu baru ada, tak ada zaman Nabi, kita tak boleh hukum lagi kata benda tu tak boleh buat, tak boleh, salah tu. Dia kata kena bahagi 5. Sebab hukum taklifi dalam Islam ada 5. Ada bid'ah, nama ada bid'ah yang wajib kena buat walaupun tak ada zaman Nabi. Ada yang sunat, ada bid'ah makruh, ada bid'ah yang harus. Apa dia satu lagi? Wajib, haram, sunat, makruh dan juga mubah. Mubah ni harus, boleh buat. Dia bahagi 5 pula dah.
Imam Syafi'i tak sah bagi berapa? Dia bahagi dua, boleh tak boleh. La Imam Syatibi, Imam apa nama? Imam Izzuddin Ibnu Abdul Salam, dia bahagi kepada 5 terus. Belai nak nampak tak pemikiran ulama. Saya nak bang khilaf ulama ni tak boleh nak buat apa. Tok Guru Ni Aziz kata, benda khilaf ni dikah khilaf pakai makna. Tok kelai buat apa? Lah nak habaq kat masyarakat supaya faham. Tak usahlah bergaduh. Benda ni benda ulama berbeza pendapat. Dia bahagi 5. Jadi macam mana nak tahu pula benda tu wajib ke sunat ke? Wa tariqu fi ma'rifati dhalika an tu'rada al-bid'atu ala qawaid syariah. Cara dia ialah bila mai benda baru kita letak pada kaedah macam mana nak mengeluarkan hukum hakam. Kalau dia duduk di wajib, jadi wajib. Kalau tidak jadi sunat, begitulah seterusnya tuan-tuan. Jadi saya nak berhenti tang itulah untuk hari ini tuan-tuan. Semoga ada manfaat. Jadi sebelum saya berhenti, siapa nak dapatkan buku ni, tuan-tuan boleh jumpa dengan Saudara Zam, ada di situ. Dan saya baru siap satu buku baru tuan-tuan berkenaan dengan sirah nabawiyah. Tajuk buku ni ialah As-Siratul Athirah, intisari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni pun kalau siapa nak dapat, boleh dapatkan daripada Saudara Zam. Harga ada di sana tuan-tuan. Tuan-tuan boleh jumpa dengan Saudara Zam di sana insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu, moga-moga memberi manfaat kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wa 'ilman wa 'amalan salihan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.